Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sahih Muslim, Kitabus Shalah, Babun fi raka'atayil fajri. Bab kelebihan salat sunat 2 rakaat subuh. Salat sunat 2 rakaat subuh, 2 rakaat fajar sama juga. Subuh dengan fajar tu adik-beradik kembar siam. Hadis yang ke-358. An Hafsata radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'al fajru la yusalli illa rak'ataini khafifataini. Diriwayatkan dari Hafsah. Siapa dia Hafsah ni? Isteri Nabi, kan? Anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. 2 orang sahabat besar. Sayyidina Abu Bakar, anak dia Aisyah, isteri Nabi. Sayyidina Umar, anak dia Hafsah, isteri Nabi. 2 orang lagi sahabat besar, Uthman jadi menantu Nabi. Anak Nabi dikawinkan dengan dia 2 kali, kan? Sayyidina Ali juga menantu Nabi. Anak dia Fatimah kahwin dengan Ali radhiyallahu taala anil jami'. Kita kena kenallah sahabat-sahabat yang besar, bagaimana mangkap, sifat, kemuliaan, kedudukan mereka kena tahu. Hafsah cerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'al fajru la yusalli illa rak'ataini khafifatain. Apabila terbit fajar, mana masuk waktu subuh, tulis itu. Terbit fajar maksudnya masuk waktu subuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menunaikan solat sunat kecuali 2 rakaat solat sunat fajar yang ringkas. Mana dia tak baca panjang, itu maknanya khafifatain ini yang ringkas saja. Bukan singkat tu makna tak cukup rakaat, tidak, rakaatnya cukup, bacaannya sempurna, cuma dia tidak panjangkan. Ini dia panggil sunnah. Sunnah apa? Sunnah 2 rakaat fajar ringkas. Kita zaman kita ini jangan bimbanglah ringkas belaka. Kadang-kadang kita tanya pelajar, solat dah? Solat dah. Orang lain baru nak bangun takbir dia solat dah. Itu dia panggil bukan ringkas, terringkas. Ringkas-ringkas nama dia tak? Tak boleh kita kena, walaupun kita ringkas tapi rukun dia, adat dia, tumaknin dia kena sempurna, tak boleh main-main. Babun fadlu raka'atayil fajri. Yang tadi cara solat fajar ni 2 rakaat ringkas. Hadis 359 ni pula bab kelebihan fadilah solat sunat fajar. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha wa an abiha, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat solat sunat fajar pahala dianya lebih baik daripada dunia dan isi kandungannya. Nak ceritanya betapa besarnya solat sunat fajar. Kita ni kejar-kejar cari dunia dah. Nabi kata apa? Dunia hak mu duk sibuk-sibuk tu, pahala 2 rakaat solat fajar lebih daripada dunia yang kamu miliki. Itu menunjukkan betapa besarnya. Dan dalam riwayat lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal 2 rakaat fajar ini walaupun dalam keadaan musafir. Tanda itu, maknanya 2 rakaat ni ta'ahad. Ta'ahad maknanya jaga sungguh-sungguh 2 rakaat ni dia tak tinggal. Itu menunjukkan 2 rakaat ni sunat muakkadah.
Sunnah qabliyah yang muakkad, yang tuntutan melakukannya kuat, pahalanya besar, menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak jadi orang baik, nak jadi orang juruh, jangan terlepas 2 rakaat fajar ini. Boleh ke tak boleh? Insya-Allah kata. Tak kira laki-laki ke perempuan, tua ke muda, 2 rakaat fajar ni mesti dia buat. Kalau kita terlewat sikit bangun, nak pergi masjid takut tak ada, semaya dulu di rumah. 2 rakaat fajar baru mari masjid. Itu kelebihan dia lah, kelebihan rakaatil fajr. Jangan tinggal. Kata di para ulama, kalaulah solat sunat dia besar ni pahala, bagaimana dengan solat subuh sendiri tu? Solat fardu subuh lagilah besar. Babun al-qira'atu fi rak'atayil fajri. Bab bacaan dalam sunat 2 rakaat fajar. Kita nak baca apa? Kita nak baca apa? Hadis 360. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun sampai ke akhir surah. Dan rakaat yang kedua Nabi kita baca apa? Qul huwallahu ahad sampai ke akhir. Senang ya. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca 2 rakaat salat sunat fajar. Lepas pada Al-Fatihah, rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun. Selepas rakaat yang kedua Al-Fatihah baca apa? Qul huwallahu ahad. Tulis itu. Tanda pelajar. Dalam riwayat Muslim yang lain pula, hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana yaqra'u fi rak'atil fajri, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca pada 2 rakaat sunat fajar, dia baca apa? Qulu amanna. Tanda surah Al-Baqarah ayat 136. Ayat surah Al-Baqarah ayat 136, tulis nombor. Dan rakaat yang kedua Nabi kita baca selepas Al-Fatihah, qul ya ahlal kitab ila akhir ayat, surah Ali Imran ayat 64. Tulis di kitab. Riwayat Muslim juga, tapi riwayat lain daripada Ibnu Abbas, Nabi kita baca dalam rakaat 2 rakaat fajar. Rakaat yang pertama selepas Al-Fatihah, qulu amanna, surah Al-Baqarah 136 ayat 136. Rakaat yang kedua qul ya ahlal kitab, surah Ali Imran ayat 64. Tanda di kitab tu. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan dia. Kalau tak dapat amal yang riwayat kedua ni, dapat amal riwayat kuliah dengan keluar Allah, kita kata alhamdulillah, nikmat besar di atas dunia hari ni. Nikmat ke tidak? Sangat besar nikmat. Ramai orang tak semaya pun. Dia kata, ustaz maaflah saya tak sempat nak baca Al-Fatihah saja. Alhamdulillah, nikmat boleh semaya sunat fajar, kan? Babun al-ittija'u ba'da rak'atayil fajri. Bab berbaring, berehat setelah solat sunat fajar 2 rakaat. Kita rehat. Hadis 361. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atayil fajri fa in kuntum mustayqizatan haddatsani wa illa taja'. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, isteri Nabi, dia tahu lalu rumah dia. Apabila selesai salat sunat fajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbual-bual dengan saya jika saya bangun. Mana kalau Aisyah tak uzur, dia bangun solat. Kalau dia uzur mungkin dia tidurlah, bangun pun tak boleh nak solat juga kan. Orang perempuan uzur. Dia kata, Aisyah kata, kalau aku sedar, haddatsani, Nabi bercakap dengan dia sebelum dia keluar pergi solat subuh. Kalau Aisyah tak sedar, Nabi kita berbaring. Tanda ni pelajar. Apakah berbaring lepas 2 rakaat fajar itu sunnah ataupun rehat?
kata di para ulama, seandainya kita dah berdiri lama pada waktu malam, mana kita tahajud ni penat, eloklah lepas 2 rakaat fajar tu kita tidur sekejap. Orang panggil ambil rehat. Bahasa orang kampung kata betul orang. Nah, betul orang. Tapi kalau kita baru bangun saat ni ya, nak semaya witir pun bekerja maraton kata orang, laju dah. Nak laju apa, nak beramak bila nak azan, lepas pada solat fajar nak tidur lagi, tak payahlah, baca Quran lah. Ya, itu dia panggil jamak di antara 2 keadaan. Sebab Nabi pun bukan dia tidur senar. Aisyah kata kalau aku tak tidur dia cakap, kalau aku tidur dia rehat. Maknanya ada keadaan-keadaan yang tertentu. Ada keadaan yang tertentu. Itu kelebihan kita bangun salat sunat 2 rakaat fajar, bacaan-bacaannya dan juga cara pelaksanaannya. Alhamdulillah. Kita pindah pula selepas solat fajar, apa kita nak buat selepas solat fajar. Babun al-julusu fil musalla ba'da salati subhi. Bab duduk di tempat solat setelah selesai solat subuh. Mana lepas kita semaya subuh, jangan terus lari balik. Kita duduk di tempat kita solat tu, tunggu syuruk, tunggu masuk waktu duha. Hadis yang ke-362, an Samak bin Harbin qala qultu li Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am kathiran kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi as-subh aw al-ghada hatta tatlu'a asy-syamsu fa idza tala'at asy-syamsu qama wa kanu yatahaddatsun fayakhuzuna fi amril jahiliyati fayadhakuna wa yatabassam. Riwayat daripada Samak bin Harb. Saya pernah bertanya kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, pernahkah tuan duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dalam majlis, tuan duduk sekali? Jawab di Jabir, "Na'am, ya, sering kali, mana banyak kali aku duduk." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bangun dari tempatnya solat subuh sehingga matahari terbit. Mana kalau Nabi duduk solat sini, dia tak bangun, dia duduk situ sampai ke terbit matahari. Setelah terbit matahari, barulah Nabi kita bangun. Dia buat apa? Mereka berbincang-bincang. Biasanya Nabi lepas solat, dia akan zikir dulu. Tanda itu. Dia punya tartib dianya, Nabi kita akan zikir lepas solat. Lepas dia zikir lepas solat, dia akan zikir waktu pagi, azkarus sabah. Lepas pada tu ada masa lagi kan, masa nak tunggu syuruk panjang juga, mungkin dalam 40 minit. Ketika itu Nabi kita bercakap-cakap dengan para sahabat, cakap. Lalu mereka terkenang oleh hal pada masa jahiliyah. Zaman dulu kami ni begini, sehingga mereka tertawa. Tertawa di sini bukanlah suka ha, ketawa kedai kopi tu dah, sekadar senyum je. Nabi kita dia ketawa, sekadar nampak gigi dia putih, tak ada. Dia tak ada ketawa berdekah-dekah, tidak sama sekali. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun senyum. Bila tengok sahabat dia suka, dia senyum. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di tempat solat, dia tak keluar sehingga terbit matahari. Tanda pelajar, menurut riwayat At-Tirmizi, menurut riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada bersabda, "Man shalla salatal ghada fi jama'atin", siapa dia salat subuh berjamaah di masjid, "thumma qa'ada yazkurullah", kemudian dia duduk berzikir hatta tatlu asy-syamsu, sehingga naik matahari. Bila naik matahari, tengok dalam takwim kita tu syuruk, isyraq tu naik matahari, tamatlah waktu subuh. Kemudian kita kena tunggu lagi berapa minit? Paling minima lebih kurang 15 minit. Ada setengah dalam takwim itu 28 minit, itu baguslah. Tapi paling rendah 15 minit kita tunggu. Kemudian kita pun solat 2 rakaat. Solat apa tu? Ada ulama kata solat isyraq, ada ulama kata solat duha. Solatlah apa pun, yang pentingnya
salat subuh berjamaah, tunggu sampai terbit matahari, melintasi waktu larangan 15 minit, syuruk, kita pun solat 2 rakaat. Dalam hadis Tirmizi ni kata, ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Berapa kali sempurna? 3 kali. Nak tunggu tak tunggu? Kena tunggulah. Pasal itulah anak selalu kempen. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang tak ada masalah, tak ada masyarakat, tak ada lorak lagi ke mana ni, tunggu sampai naik matahari, melepasi syuruk 15 minit, kita solat, boleh pahala. Tulis hadis ni diriwayat oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Sebahagian ulama penilai hadis mengata sanadnya baik, mana boleh diterima. Ada kata dhaif. Kalau dhaif pun tadi kita dah bincang dah masalah fadail, tapi ada ulama mengatakan sanad dia baik. Jadi eloklah kita buat daripada kita duduk lara tak tahu kalu tu. Ini dia panggil jadual waktu pagi Nabi SAW. Para jemaah boleh tengok dalam siri-siri kuliah di bawah tajuk Al-Yaumun Nabawi. Al-Yaumun Nabawi, hari dalam hidup Nabi. Tengok, rasanya rakaman ini kita telah sebarkan dalam YouTube, sudah ada dalam grup masjid pun kita telah bagi link dia. Boleh tengok satu-satu macam mana Nabi kita buat daripada pagi. Waktu duha apa dia buat, kemudian zuhurnya apa, asar, semua bernama hidup Nabawi ni sangat indah, sangat comel, sangat cantik. Tak ada siapa kata tak comel. Ada kata tak comel? Ada kata tak comel, dia tak comel. Dah, alhamdulillah. Tamaklah kita subuh, naik matahari. Sekarang ni kita berpindah kepada solat duha. Tulis tajuk tepi itu, solat duha. Babun fi salatid duha. Bab pada menyatakan solat duha, caranya, kelebihannya dan waktunya. Bermula daripada hadis 363 dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhat ad-duha qattu wa inni la usabbihuha wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khasyata an ya'mala bihi an-nas fayufrada alaihim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, tidak pernah sekalipun saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat sunat duha sedangkan saya mengerjakannya. Tanda situ pelajar, Aisyah tidak menafikan sunat duha. Dia bagi tahu dia tak tengok. Maknanya Nabi solat tak solat di depan dia, di rumah dia. Dia solat boleh jadi di masjid, ataupun Nabi tunggu terus ya duha, atau macam mana, wallahu alam. Aisyah kata dia tak tengok, tapi dia tak nafikan sunat solat duha tu. Dia kata aku tak tengok je. Boleh jadi Nabi tak solat depan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang tidak mengerjakan suatu amal padahal baginda ingin sekali mengerjakannya. Yang demikian ini kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir, bimbang orang-orang mengerjakannya lalu diwajibkan kepada mereka. Hadis ini menunjukkan sifat Nabi, rahmatnya kepada umat ini. Nabi kata kalau aku buat, orang ikut ramai-ramai, lepas daripada itu turun wahyu jadi wajib nanya. Maka Nabi tak tinggalkan kerana maslahah umat dia sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua dalam bab duha, salatud duha rak'atan. Salat duha itu paling kurangnya 2 rakaat. 364. An Abi Zarrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Daripada Abu Zar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Pada setiap ruas jari sendi-sendi kamu tu ada sedekah. Maknanya dengar ni, tengok. Setiap sendi kita ni ada sedekah. Seorang-seorang manusia mengikut riwayat lain ada 360 sendi. Makna kalau setiap sendi kita kena bayar tu satu hari 20 sen, bermakna satu hari kita kena bayar berapa puluh ringgit? 70 ringgit ke berapa hari? Mana nak ambil duit? Nah, kita ngaji pun ayah bagi 5 ringgit sehari.
Dia 70 bayar. Nabi kata apa? Fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap kali bertasbih sedekahlah tu. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap kali kamu berkata alhamdulillah itu sedekah, pahala dia. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap kali kamu kata la ilaha illallah, sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap kamu kata Allahu akbar, itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Suruh buat baik sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Larang orang buat munkar sedekah. Wa yuzzi'u min zalika rak'atan yarka'uhuma minad duha. Nabi kata cukuplah. Tak usah buat kerja banyak-banyak. Tak usah duk bayar tu 20 sen. Cukup kamu solat 2 rakaat duha, menandakan solat duha ni solat syukur. Ni Allah Taala bagi nikmat kepada kita, syukur. Tanda itu 2 rakaat duha tu solat apa? Solat syukur. Orang hari ni pelik 2 rakaat duha dia kata solat projek. Oh, dah. Nak murah rezeki. Kita ni kalau kita ibadat banyak murah belaka rezeki tu insya-Allah. Ya, pelik-pelik manusia ni. Dia namakan solat duha ni solat projek. Kalau nak murah rezeki makan kau kucing, macam-macam dia punya sistem. Kita kata builah kepada makhluk-makhluk Allah Taala ni, semuanya boleh pahala belaka tu insya-Allah. Baik, itu 2 rakaat duha. Kita pindah pula babun. Salatud duha 4 rakaat. Salat duha 4 rakaat. Tadi 2. Hadis 365. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha 4 wa yazidu ma syaa Allah. Aisyah meriwayatkan biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat duha 4 rakaat. Ulama hadis kata 2 rakaat. Dan Nabi sallallahu juga biasa menambah sekendaknya. Ada kalanya 8 rakaat, ada kala 6 rakaat kan. Ada riwayat tanda pelajar. Riwayat yang paling banyak 12 rakaat. Tapi 4, 2, 8 ada di sini. Kok 12 itu tak ada dari riwayat ni. Tidak ada dari riwayat Muslim. Babun salatud duha 8 rakaat. Salat duha 8 rakaat. 366. An Abdullah bin al-Harith bin Naufal qala, sa'altu wa harastu ala an ajida ahadan minan nas yukhbiruni. Abdullah bin Harith ni kata, saya sudah berusaha bertanya dan mencari seseorang yang boleh memberitahu kepada saya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaha subhatad duha falam ajid ahadan. Nak saya cari, nak suruh ada orang cerita kepada saya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat duha, namun saya tidak mendapatinya. Tak jumpa cari orang. Falan yuhaddisuni an zalika ghaira anna Hani bint Abi Talib akhbaratni. Saya jumpa Hani. Hani ni tulis kakak Sayyidina Ali, sepupu Nabi, binti Abi Talib, akhbaratni menceritakan kepada saya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da martafa'an naharu yaumal fathi fa'utiya bi thawbin fasutira alaihi faghtasala thumma qama faraka'a 8 raka'atin la adri aqyamuhu fiha atwalu am ruku'uhu am sujuduhu kullu zalika minhu mutaqaribun. Qalat falam arahu sabbaha qablu wala ba'du. Hani kata apa? Pada hari penaklukan kota Mekah, tanda pelajar, Ramadan tahun yang ke-8, setelah matahari meninggi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambilkan sebuah kain untuk menutupnya dari pandangan manusia. Kita ambil kain, kita buat lansir gitulah, buat tutup. Lalu baginda mandi. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri salat, lalu mengerjakan salat 8 rakaat. Saya tidak tahu apakah Nabi kita qiyam, ruku' atau sujud itu lebih lama. Hak mana satu lebih lama? Kerana semuanya itu hampir sama lama dia, dekat-dekat. Hani berkata, saya belum pernah melihat beliau mengerjakannya salat duha sebelum itu dan sesudahnya. Jadi aku tak tengok, aku tengok hari itu ya.
hari pembukaan kota Mekah. Dia macam Aisyah tak tengok peringkat awal, boleh jadi hadis lain dia tengok. Babun al-wasiyatu bi salatul duha, bab wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan solat duha. 367 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin bi siyami thalathati ayamin kulli syahrin wa rak'atay duha wa an utira qabla an arqud. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku 3 perkara. Nabi kita pesan 3 perkara. Yang pertama, melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Dengar ni, orang-orang ahli ibadat jangan lupa ni, 3 hari sebulan kita kena puasa sunat. Yang kedua, solat duha 2 rakaat, paling kurang 2 rakaat. Yang ketiga, solat witir sebelum tidur. Hadis Abu Hurairah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pesan kepada dia 3 perkara. Jadi kalau kita kata untuk Abu Hurairah je, siapa dia kata? Untuk Abu Hurairah. Kita pun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh buat. Kecuali Nabi kata ini tak boleh orang lain buat, kau tak Abu Hurairah. Tapi tidak ada riwayat sedemikian, maka kita boleh laksanakan. Yang tak bolehnya malah itu masalah. Jadi hadis Abu Hurairah ni, witir sebelum tidur. Ada riwayat lain, sebaik-baik solat itu solat malam, dan jadikan akhir solat malam kamu witir akhir malam. Itu yang terbaik. Yang pentingnya buat mana-mana itu tengok keadaan lah. Hadis yang terakhir tentang solat duha, babun salatul awabin. Bab solat awabin. Apa makna awabin? Tanda belajar. Awabin iaitulah orang yang banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna awabin. Hadis 368 Anil Qasim Asy-Syaibani anna Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu ra'a qauman yusalluna minad duha. Daripada Al-Qasim bin Al-Syaibani, dia kata apa? Zaid bin Arqam, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, pernah melihat suatu kaum mengejar salat duha. Dia kejar awal lah tu. Lalu dia berkata, "Ama laqad alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi as-sa'ati afdal." Ketahuilah, sudahkah tak kamu tahu bahawa salat duha pada bukan waktu ni lebih afdal? Maknanya boleh jadi kumpulan yang salat ni di awal waktu, lepas pada syuruk tadi terus salat duha. Jadi Zaid kata waktu lain lebih afdal, waktu lain lebih afdal. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awabin hina tarmadul fisal. Dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat awabin, tanda anak pelajar-pelajar apa? Awabin makna solat orang yang banyak kembali kepada Allah, orang yang baik-baik. Iaitulah ketika kaki anak unta merasa panas. Pukul berapa? Dalam pukul 10 pagi. Jadi kita pun para jemaah, kalau kita nak ambil waktu afdal solat duha, waktu itulah waktu panas kaki unta, lebih kurang 10 pagi. Itu baik. Sebab apa? Sebab waktu itu waktu manusia sibuk, lorak sana sini, pasar pagi, pasar tani, pergi berjabat, pergi sekolah, pergi kebun. Tiba-tiba orang ni mampu melaksanakan ibadat, maka orang itu dikira awabin, orang yang ingat kepada Allah Ta'ala setiap waktu. Jadi Alhamdulillah. Adapun solat awabin lepas maghrib dengan isya, itu ulama mengatakan hadis dia tidak sahih, tidak seperti hadis solat duha ni. Solat duha itu nama dia salatul awabin. Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah kita 2 isu yang kita bincang pada kali ini. Yang pertama solat sunat fajar, kemudian menunggu syuruk, kemudian kita ikuti dengan solat duha. Alhamdulillah, kita minta dengan Allah SWT taufik hidayah, semoga kita dapat laksanakan semua solat-solat sunat yang dianjurkan ini, yang disunahkan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita bimbang tengok, hak Nabi anjur tak nak buat. Hak Nabi tak anjur kat macam-macam solat 100 rakaat lah, solat 1000 rakaat lah, solat tu solat ni macam-macam hak dia buat.
sedangkan yang betul-betul sunnah tidak diamalkan. Kita kata rugi. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi hadis yang ke-369, babu man sajada lillah falahul jannah. Insya-Allah dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.